Merdekakan negara daripada rasuah dan bigotry. Mengikut Kamus Dewan edisi keempat, kata Madani bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan. Apabila digabungkan dengan negara iaitu Malaysia Madani, maka ia bermaksud sebuah wilayah yang berdaulat di mana penghuninya terdiri daripada masyarakat yang maju dari segi pemikiran, kerohanian, kebendaan dan makmur di bawah tadbir urus kerajaan yang efisien dan adil. Untuk mencapai sebuah negara Malaysia Madani, maka perlu dibentuk masyarakat yang mempunyai nilai-nilai murni, berintegriti, harmonis, beradab stabil dan bersatu padu. Ia satu cabaran buat sebuah negara yang berhadapan dengan norma baru pasca pandemik COVID-19 yang menyaksikan jurang pendapatan antara kaya dan miskin semakin melebar, pengangguran yang meningkat dan kos sara hidup yang semakin tinggi. Bagi Malaysia pula, negara harus menangani ketirisan dalam kerajaan dahulu yang begitu besar dan puak ekstremis kaum dan agama yang mencabar kestabilan politik. Terdapat juga manipulasi politik demi menjatuhkan lawan dengan menggunakan aplikasi teknologi maklumat dengan sengaja menyebarkan maklumat yang salah demi menyemai ketakutan antara kaum. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan semasa berucap dalam Majlis Dialog Belanjawan 2023 membangun Malaysia Madani baru-baru ini berkata negara mengalami ketirisan yang tinggi. Dalam hampir 2 bulan saya di Kementerian Kewangan, saya telah kenal pasti 3 hingga 4 bilion ringgit yang boleh diselamatkan bocor kepada parti atau tokoh politik. Kita boleh jimatkan sehingga mencecah 10 bilion ringgit dari kebocoran sistem perolehan ini, katanya dipetik media. Anwar berucap di hadapan 170 organisasi swasta, jawatan kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan NGO yang seharusnya kembali dengan mencerangkin idea baharu bagi menangani cabaran baharu ini. Jom Channel tertarik kepada sebahagian lontaran fikiran Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawat 7 tahun lalu pada 30 Ogos 2016 yang merentasi latar belakang negara dan harapan masa hadapannya. Sejak 1957, kita menentukan nasib dan masa depan bangsa Malaysia melayari bahtera merdeka ke Pulau Idaman. Sejarah panjang ke arah kemerdekaan seharusnya membangkitkan semangat anak muda, pewaris bangsa dan negara tercinta. Kemerdekaan dari penjajah hanyalah permulaan kepada melakar masa depan negara kerana penjajahan nilai, gaya berfikir dan budaya masih mencengkam negara. Kita masih belum bebas dari menuju ke arah pentadbiran negara yang telus dan bertanggungjawab, kata Mujahid. Beliau turut menyentuh bagaimana negara kita terus dijajah dengan budaya rasuah di mana MO1 turut terpalit di dalamnya. Maksud Mujahid ialah gunung skandal One Malaysia Development Berhad 1MDB yang ketika itu baru mula meledak mengeluarkan lahar-lahar panasnya di beberapa negara seperti Singapura dan Amerika Syarikat. Kita masih dijajah fahaman yang merosakkan negara seperti rasisme dan dogma agama sempit. Setelah merdeka, kita masih lagi mendengungkan api perkauman dan menggunakan agama mewajarkan kebencian dan mencaci agama lain. Merdekakah kita? Soalnya. Menurut beliau, budaya politik kita masih dijajah oleh tuan-tuan politik yang mewarisi tradisi feudal di mana rakyat hanyalah bahan ugutan dan sesekali umpan. Hanya dengan kita bersatu hati selamatkan negara dari penjajahan elit politik dan budaya rasis, negara ini akan merdeka secara hakiki. Merdekakan negara daripada doktrinasi dogma agama yang sempit, menggunakan agama demi undi dan kepentingan politik. Negara ini memerlukan pembelaan atas nama hak asasi manusia dan Islam perlu ditegakkan atas nama rahmat untuk semua. Sebuah masyarakat madani atas nilai keadilan dan kebebasan perlu menjadi agenda menyelamatkan negara, tegasnya. Setelah Pakatan Harapan memenangi pilihan raya umum ke-14, Mujahid cuba membina masyarakat madani itu menerusi konsep rahmatan lil alamin yang turut disokong oleh Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah semasa istiadat pembukaan rasmi tahun pertama Dewan Negeri Perak ke-15 pada Selasa 20 Disember tahun lalu. Sultan Nazrin juga bertitah agar pemimpin menjalankan tanggungjawab yang telah diamanahkan dengan ikhlas, jujur, adil dan saksama mengikut perlembagaan serta berlandaskan undang-undang. Kerukunan perhubungan kaum yang telah diasaskan sejak era pra-merdeka dan yang terus dipupuk sepanjang era pasca merdeka tidak boleh diperjudikan kerana permainan politik yang berunsur meracuni fikiran dan membakar emosi rakyat. Oleh itu, setiap individu berperanan dalam memastikan hubungan harmoni antara kaum terus disuburkan dan persefahaman antara penganut pelbagai agama terus dipupuk, tegas Sultan Nazrin.
Baginda menyeru agar generasi muda diberi bimbingan dan didikan mengenai sistem pemerintahan dan kenegaraan berteraskan doktrin demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan serta kepentingan memahami dan menghayati 5 prinsip yang terkandung dalam rukun negara sebagai garis panduan membina sebuah negara yang bersatu padu, harmoni dalam sebuah negara merdeka yang berdaulat, aman dan makmur. Islam hendaklah dilihat sifatnya sebagai rahmatan lil alamin, iaitu rahmah bagi keseluruhan alam, titah baginda. Demikian, negara yang memiliki masyarakat madani harus diusahakan dengan membantras rasuah, penyelewengan dan eksploitasi perkauman serta agama seiring dengan pembelajaran semula, nilai-nilai murni dan penyahkan unlearning dogma yang menyebabkan anak muda terperangkap dalam pemikiran jumud. Marilah kita sama-sama berganding bahu memerdekakan negara daripada korupsi dan bigotry bagi merealisasi Malaysia Madani.